Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, yang dimuliakan lagi dikasihi oleh Allah, para muslimin, muslimat, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala semuanya, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Jalla wa Ala yang masih lagi memberikan kita nikmat yang banyak, antaranya nikmat masa lapang kita, nikmat kesihatan kita. Walaupun kita jarang menghargainya, kita jarang menganggap itu adalah nikmat, tetapi itu sebenarnya nikmat yang Allah berikan kepada manusia yang semestinya manusia tak hargai, sihat dan juga masa lapang. Pada beberapa hari lepas, kita telah dengar tazkirah tentang Isra' dan Mi'raj daripada Ustaz Hazri Hashim Al-Bindani, dan juga tazkirah Jumaat tentang Isra' dan Mi'raj daripada Ustaz Syahrizan Daud At-Turabi. Jadi pada malam ini saya akan kupaskan sedikit mana-mana yang tak sempat disebutkan oleh ustaz-ustaz kita. Mudah-mudahan kisah Isra' dan Mi'raj ini menjadikan kita lebih yakin tentang kehebatan Allah Jalla wa'ala. Jadi sebab itulah saya akan baca satu ayat daripada surah Al-Isra'. Kemudian kita perhatikan apa yang boleh kita dapat pelajari daripada situ, dan kisah-kisah yang ada dinukilkan oleh ulama tafsir daripada kitab-kitab hadis. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Isra' ayat yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maka di sini contohnya dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga dalam tafsir Al-Wasit, kenapa Allah mulakan dengan perkataan subhana, maha suci Allah? Maka ulama tafsir menyebut Allah sebut maha suci Allah kerana Allah Subhanahu wa taala nak beritahu bahawa tidak ada benda yang mustahil bagi Allah untuk Allah buat. Walaupun kisah yang kamu akan dengar ni wahai manusia, walaupun kisah yang kamu akan dengar ini wahai umat Muhammad SAW nampak seperti ghair ma'qul, tak masuk akal, tetapi kena faham, subhana, maha suci Allah daripada kekurangan, subhana, maha suci Allah daripada benda yang Allah tak boleh buat, subhana, maha suci Allah daripada kita boleh pertikaikan kehebatan dan kekuasaan Allah. Jadi sebab itulah Isra' dan Mi'raj ini satu ujian yang besar sebenarnya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah orang yang mula-mula anjurkan forum Isra' dan Mi'raj, siapa dia? Abu Jahal. Apabila Nabi Muhammad, kita pernah dengar kisah dia, apabila Nabi Muhammad SAW balik, Abu Jahal pun jumpa dengan Muhammad. Muhammad, ada cerita baru tak hari ni? Ada disebut dalam hadis. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, semalam aku dibawa pergi oleh Tuhanku. Ke mana wahai Muhammad? Dia kata Masjidul Aqsa. Terus terkejut Abu Jahal. Semalam kamu pergi Masjidul Aqsa wahai Muhammad? Rasulullah kata ya. Dan pagi ni kau ada bersama dengan kami? Rasulullah kata ya. Wahai Muhammad, nakkah aku kumpulkan semua orang Quraisy supaya engkau boleh bagi tazkirah tentang Isra' dan Mi'raj? Jadi penganjur pertama Isra' dan Mi'raj siapa dia? Abu Jahal. Tapi niat dia salah. Maka dia pun kumpulkan, sebabnya waktu tu dia adalah pemuka Quraisy. Dia adalah ketua kabilah Quraisy. Dia ada jawatan yang tinggi. Dia pun hantar WhatsApp, hantar email, buat banner. Dia kumpulkan semua orang, maka terkumpullah semua penduduk-penduduk Mekah waktu tu. Dia kata, wahai Muhammad, ceritakan apa yang berlaku. Maka Nabi Muhammad SAW adalah pemberi ceramah pertama tentang Isra' dan Mi'raj.
Jadi Nabi Muhammad SAW kata, semalam aku telah dijalankan oleh Tuhanku ke satu tempat. Qalu, orang ramai berkata, ila aina ya Muhammad? Ke mana wahai Muhammad? Maka Rasulullah kata, ke Masjidul Aqsa. Bayangkan macam mana Ustaz Hazri pun dah sebut sebelum ni, daripada Mekah ke Masjidul Aqsa jaraknya 40 malam perjalanan. 40 malam, sebulan lebih. Rasulullah boleh pergi, boleh patah balik dan kemudiannya boleh bersubuh dan bersama dengan orang Quraisy. Maka dalam riwayat disebutkan, apabila sahaja Rasulullah kata aku telah dijalankan sampai ke Masjidil Aqsa dan kemudiannya dimi'rajkan oleh Tuhanku, ada orang yang tunduk kepala, ada orang yang tepuk, ada orang yang terus jadi murtad. Kenapa? Sebabnya mereka tafsirkan kehebatan Allah itu berdasarkan pemikiran mereka. Mana mungkin Muhammad SAW boleh pergi Masjidil Aqsa, boleh naik ke langit, boleh patah balik? Maka sebab itulah ayat yang pertama tu kena faham. Perkataan pertama, Subhana, Maha Suci Allah. Maha suci Allah daripada segala kekurangan. Maha suci Allah daripada segala perkara yang Allah tak boleh buat. Maha suci Allah daripada segala benda yang kamu nak tafsirkan kehebatan Allah itu ikut akal kamu. Maha suci Allah. Siapakah Allah itu? Allazi asra bi'abdihi. Ini semua tuan-tuan dah belajar dah dengan Ustaz Hadri Hashim pada Khamis lepas. Zat yang telah memperjalankan bi'abdihi, hambanya. Di sini dalam tafsir Al-Wasit menyebut tidak ada pangkat, kedudukan, darjah yang lebih tinggi daripada hamba. Abdun, Allah panggil Rasulullah, kata ulama tafsir dalam ayat ini, dengan pangkat yang paling tinggi, darjat yang paling tinggi. Bukannya Tan Sri, bukannya Datuk Seri, bukannya apa pun, wallahu alam. Gelaran yang ada pada zaman kita ni, gelaran yang paling mulia di sisi Allah adalah abdun, seorang hamba. Sebab itulah semalam pun masa di surau Munawarah pun tajuk yang sama. Maka di situ saya sebutkan dalam salah satu daripada jilid majalah Solusi, Ustaz Fahrul Jo ada tulis, seorang yang mana dia rendahkan dirinya, perhambakan dirinya kepada Allah, dia rendahkan dirinya dekat dunia, di sisi Allah kedudukannya adalah tinggi. Sebaliknya, seseorang yang meninggikan kedudukannya dekat dunia, dia sombong dengan jawatannya, dia tak anggap dia seorang hamba kepada Allah, hakikatnya kedudukannya di sisi Allah adalah rendah. Sebab itulah hamba yang paling sempurna kepada Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah iktiraf tentang kehambaan Nabi SAW. Allah sebut, Subhanallazi asra bi'abdihi. Kamilah yang telah memperjalankan hamba kami. Asra maksudnya memperjalankan pada waktu malam. Kemudiannya asra bi'abdihi laila. Laila pun maksudnya malam. Kenapa Allah ulangkan malam dua kali? Asra, kalau kita buka kamus terjemah, kalaulah ada kamus bahasa Arab kalau kita buka, maka asra maksudnya memperjalankan pada waktu malam, ataupun berjalan pada waktu malam. Malamnya dah ada dalam perkataan asra tu. Kenapa Allah ulangkan kali kedua, laila, malam? Di sini ulama tafsir, contohnya Ibnu Katsir menyebut, kenapa Allah nak gambarkan orang yang nak dapatkan sifat abdun tadi, sifat hamba tadi, dia kena berusaha pada waktu malam untuk mendekatkan dirinya pada Allah. Sebab itulah dalam surah Sejadah yang kita baca, setiap minggu, kalaulah macam minggu lepas tak baca, sebabnya saya pun letih masa tu, jadi saya baca Sabbih isma rabbikal a'la. Kesian saya pun letih, jadi baca. Sebabnya dia sunnahnya macam ni, kalau nak baca Sejadah kena baca insan. Jadi kalau baca Sejadah dengan insan setiap minggu, takut jemaahnya daripada 3 saf tinggal 2,5, 2,5 tinggal 2, 2 tinggal 1,5, last sekali tinggal saya dengan Bilal. Jadi kami tukar-tukar, seminggu sekali Sejadah dengan insan, seminggu sekali Al-A'la dengan Al-Ghashiyah. Tapi kalau nak setiap minggu pun Sejadah dengan insan, insya-Allah kita boleh mula daripada Jumaat ni. Okey. Jadi dalam surah Sejadah apa kita perhatikan? Firman Allah, innama yu'minu, hanya sesungguhnya orang-orang beriman itu apa sifatnya? Innama yu'minu bi ayatina.
idza dzukiru biha, apabila dia diingatkan biha dengan ayat-ayat Allah, apakah sifatnya? Kharru sujada, dia akan menjatuhkan dirinya kepada Allah dalam keadaan bersujud. Wasabbahu, dia akan puji Allah, bertasbih kepada Allah. Bihamdi rabbihim, dengan pujian kepada Tuhannya. Wahum la yastakbirun, dalam keadaan sifatnya tidak sombong. Orang yang hamba, dia tidak akan ada sifat sombong. Orang yang anggap dirinya bukan hamba Allah, maka dia akan ada sifat sombong dan juga takabur. Maka dalam ayat tu apa Allah sebut? Orang yang tidak ada sifat sombong, itu adalah orang yang beriman. Innama yu'minu, apa dia? Wahum la yastakbirun, dia tidak ada sifat sombong. Allah terangkan dalam ayat yang kemudiannya, apakah itu ciri-ciri orang yang tak ada sifat sombong? Tatajafa junubuhum anil madaji. Orang yang pada waktu malam dia menjauhkan dirinya, dia punya lambung dia punya badannya daripada tempat pembaringan dia, tempat tidur. Itu adalah orang yang tidak ada sifat sombong. Sama macam ayat ni. Siapakah dia? Orang yang mana adalah hamba Allah? Asra bi'abdihi laila. Kena cari Allah pada waktu malam. Jadi sebab itulah kata ulama tafsir, Allah ulangkan 2 kali perkataan malam. Kalaulah kita betul-betul nak usaha memperbaiki hubungan kita dengan Allah, adalah pada waktu malam. Firman Allah lagi, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Daripada manakah perjalanan Isra' ini? Isra' maksudnya berjalan pada waktu malam. Daripada manakah perjalanan ini? Daripada Masjidil Haram ke Masjidul Aqsa. Masjidul Haram, kenapa maksudnya haram? Bukan sebab dia tak halal. Haram maksudnya sangat-sangat mulia, sacred. Haram dalam bahasa Arab maksudnya sangat-sangat mulia. Masjid yang sangat-sangat mulia. Tak dibenarkan untuk memburu binatang di tanah tersebut. Tidak dibenarkan untuk untuk melakukan perkara yang tak baik di tanah tersebut. Masjidul Haram. Jadi di sini ada beberapa pendapat ulama. Kata dalam sebahagian hadis, Rasulullah diisra'kan daripada Hatim. Setengah kata Rasulullah diisra'kan daripada rumah Ummu Hani binti Abi Talib. Dua-duanya betul. Jadi permulaan Isra' Rasulullah pada malam itu bermalam di rumah Ummu Hani. Kemudian Rasulullah SAW bangun. Rasulullah pergi ke Kaabah, pergi ke Baitullah. Di situlah bermulanya Isra'. Macam mana mulanya Isra'? Di sini adalah hadis disebutkan bahawa waktu itu pada malam sebelum itu, beberapa malam sebelum itu, ada 3 malaikat yang turun. Waktu tu dalam mimpi. Maka kemudiannya salah seorang daripada malaikat ni tanya, yang manakah yang kita nak ambil ni? Maka malaikat kedua kata, kita ambil yang terbaik. Masa tu Rasulullah, masa dalam mimpi Rasulullah dengar. Para Nabi tidur, dia bukannya tidur macam kita. Para Nabi tidurnya hanya mata sahaja. Mereka punya hati tidak pernah tidur. Tanamu ainain wala yanamu qalbi. Nabi SAW punya mata yang tidur, hati-hati para Nabi tak pernah tertidur. Malaikat yang kedua kata, kita ambil yang terbaik. Maka malaikat yang ketiga pun kata, ya, khudhu khairahum, ambillah yang terbaik daripada mereka untuk diisra'kan. Itu beberapa malam sebelum berlakunya Isra'. Sabda Nabi SAW, selepas beberapa malam maka berlakulah peristiwa Isra' dan waktu itu Jibril turun. Ini hadis ni ada dalam Bukhari. Apabila Jibril turun, maka Jibril pun turun dengan belah dada Nabi SAW daripada Labbah kepada Nahar. Dibelah dada Nabi SAW, dikeluarkan hati Nabi SAW, dibasuh dengan air Zamzam. Faja Abi Tastim, kemudiannya dibawakan satu pinggan min zahabin yang diperbuat daripada perak, dan kemudiannya pinggan tersebut dipenuhi dengan hikmah dan juga iman. Kenapa? Kita hari ni kalau nak jumpa sultan, mana boleh pakai macam ni, selekeh-selekeh. Macam hari tu, Imam 1 kita dengan Imam 2 kita, Ustaz Rizal dengan Ustaz Muawiz, nak pergi jumpa sultan, nak ambil watikah je pun. Mereka buat jubah mahal ni. Sekali tu je. Tapi yang pakai ni kemudian saya. Kenapa? Nak jumpa sultan. Nak jumpa sultan, pakaian kena smart.
Tak boleh pakai kopiah macam ni yang kotor-kotor ni. Kena pakai kopiah yang khusus. Kenapa? Nak jumpa sultan. Ada dia punya raptai dia. Sebelum jumpa sultan tu macam mana cara berjalan. Tak boleh berselfie dengan sultan. Tak boleh buat benda pelik-pelik dengan sultan. Kenapa? Sultan. Ini sekarang ni Rasulullah nak berjumpa dengan Allah. Maka bukannya maksudnya Rasulullah punya hati itu dibasuh sebab hati Rasulullah kotor. Tidak. Al-iyadzubillah. Kerana persiapan nak berjumpa dengan Allah. Maka sebab itulah dipenuhkan Nabi SAW punya hati dibasuh dengan iman dan juga hikmah. Kemudiannya dijahit balik Nabi SAW punya dada. Dan kemudiannya kisah tu kita akan baca balik kemudian. Perjalanan itu berjalan daripada mana? Daripada Masjidil Haram. Sama ada daripada Hatim, itu mengikut setengah riwayat, ataupun sama ada daripada rumah Ummu Hani binti Abi Talib, itu riwayat yang kedua. Kemudiannya ke mana? Al-Quran gambarkan ilal Masjidil Aqsa. Perjalanan itu berterusan sampailah ke Masjidul Aqsa. Al-Aqsa maksudnya yang paling jauh. Kenapa Masjidul Aqsa dipanggil Masjidul Aqsa? Kerana bagi orang Arab pada waktu itu, masjid yang paling jauh adalah Masjidul Aqsa. Masjid yang mereka iktiraf sebagai rumah ibadah bagi bangsa Arab pada masa itu adalah Masjidul Aqsa. Sebab itulah nama dia kekal Masjidul Aqsa, yang bererti masjid yang paling jauh berbanding daripada Mekah, iaitu Masjidul Haram. Maka di sini ada banyak riwayat. Depan saya ni ada 6 tafsir. Saya pun tak tahu nak baca daripada tafsir yang mana. Jadi kita ambil daripada tafsir Ibn Kathir dahulu. Ibn Kathir dia kumpulkan banyak riwayat hadis-hadis tentang perjalanan Isra. Jadi depan saya ada 6 tafsir, lebih kurang 50 muka surat. Tak sempat malam ni kita nak baca semua. Tapi kita baca beberapa sahaja nak gambarkan sebenarnya peristiwa Isra dan Mi'raj itu sebenarnya ada dalam hadis. Ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Cumanya dia bukan terletak di satu tempat. Dalam Bukhari ada sedikit. Dalam Musnad Imam Ahmad ada sedikit. Dalam kitab hadis yang lain ada sedikit. Musannaf dalam Musnad, dalam kitab hadis Ibnu Hatim ada sedikit. Dalam kitab hadis Ibnu Hisham ada sedikit. Dia berselarakan, bertebaran di dalam kitab-kitab hadis. Jadi kita ambil apakah yang berlaku selepas dada Rasulullah SAW dibedah. Selepas dada Rasulullah SAW dibedah, hadis itu masih ada lagi di dalam di dalam Bukhari. Maka kemudiannya Jibril AS membawakan Buraq. Apabila Jibril AS membawakan Buraq, maka pada waktu sangat sampai turn-off tengah semangat ni. Apabila Jibril membawakan Buraq, dalam riwayat Bukhari tak ada sebut, tapi dalam riwayat yang lain ada sebut fastas'aba. Buraq ni dia buat hal, dia sombong. Bukan sombong, kan kalau contohnya ada daripada tuan-tuan puan-puan yang biasa pergi horse riding. Ada horse riding kan? Horse riding bukan cycle riding, horse riding. Cycle riding banyak masya-Allah sini. Tapi horse riding. Horse riding ni kan selalunya kalau kita nak pergi naik horse riding, dia akan tanya, adakah awak ni expert ataupun sederhana ataupun beginner? Maka kita pun kata, saya first time. Kalau first time ambil beginner lah. Maka beginner dia pun bagi kita kuda yang mana jalan 2-3 langkah makan. Jalan 2-3 langkah makan. Itu kuda beginner. Tetapi kalau kuda yang expert, yang mana dia punya expert, siapa duduk belakang dia dah tahu. Orang ni pandai ke bawa ataupun tak. Kalau pandai bawa, maka dia akan patuh. Tetapi kalaulah dia tahu orang ni tak pandai bawa, duduk je dia dah tahu. Orang ni pandai bawa ataupun tak, maka dia akan bawa orang tu masuk hutan, langgar sana, langgar sini. Last kali dia akan campak orang tu. Saya cakap sebab saya pernah kena campak 2 kali. Jadi kuda tu akan campak. Jadi Buraq pun pada permulaan dia buat hal dia. Dia tak nak bagi Rasulullah naik. Sebabnya waktu tu Buraq ni adalah binatang yang mulia. Binatang yang mulia membawa manusia yang mulia. Apabila Jibril nampak Buraq ni buat hal, maka Jibril kata, ala ta'lam, wahai Buraq, adakah kau tak tahu bahawa yang manusia yang menaiki kamu ini adalah sebaik-baik makhluk Allah, barulah dia menjadi tenang dibiarkan Nabi SAW naik belakang dia. Kemudiannya dalam hadis yang kita balik kepada hadis dalam riwayat Bukhari tadi, kemudian Nabi SAW bersabda apa? Buraq ini punya jauh, apabila dia letakkan satu langkah dia,
ila muntaha tarafih, sejauh mata memandang punya laju. Itu hadis dalam Bukhari. Hadis tentang Nabi SAW berhenti salat ke mana? Tak ada dalam Bukhari. Itu ada dalam tafsir yang lain, iaitu dalam tafsir Ibnu Kathir. Dalam tafsir Ibnu Kathir, dalam Sunan Nasa'i, Nabi SAW telah bersabda, apabila burak dibawa ke hadapanku, yang mana binatang ini lebih besar sedikit daripada keldai, wadunal baghli, dan lebih kecil sedikit daripada bagal, yang mana setiap langkahnya sejauh mata memandang, maka waktu itu Jibril kata, wahai Muhammad, naik. Maka aku pun naik. Kemudiannya kami telah berjalan. Tiba-tiba Jibril kata, faqala inzil fasalli. Wahai Muhammad, turun daripada tunggangan kamu dan salatlah 2 rakaat. Maka fasalla itu Nabi SAW pun salat. Faqala, Jibril kata, atadri aina sallait? Wahai Muhammad, adakah kamu tahu kat mana kamu salat ni? Aku kata tak tahu. Maka Jibril kata, wahai Muhammad, inilah dia tempat kamu akan berhijrah, iaitu Taibah. Nama sebelumnya adalah Taibah sebelum ditukar kepada Al-Madinatul Munawwarah. Tempat pertama Rasulullah berhenti adalah tempat Rasulullah akan berhijrah. Berjalan lagi. Kemudian di tempat yang kedua, Jibril berhentikan lagi Rasulullah, kata turun solat. Maka Nabi SAW pun solat. Kemudian dia kata, Jibril, adakah kamu tahu di manakah tempat ini? Rasulullah kata, aku tidak tahu. Maka wahai Muhammad, ini adalah Tur Sina, di mana Nabi Musa telah berkata-kata dengan Allah Jalla wa'ala. Tempat yang kedua. Kemudian mereka berjalan lagi. Kemudian apabila tiba ke tempat yang ketiga, Rasulullah diberhentikan dan Rasulullah diperintahkan salat oleh Jibril. Kemudian apabila Rasulullah selesai salat, maka Jibril kata, wahai Muhammad, tahukah kamu di mana ke tempat ini? Rasulullah kata tidak. Maka kata Jibril, sallaita bi baiti lahmin, inilah dia Baitul Laham, tempat Nabi Isa dilahirkan. Kemudiannya itu tempat yang ketiga. Kemudiannya tempat yang keempat, barulah Rasulullah tiba di Masjidil Aqsa. Jadi kisah ni tak ada dalam riwayat Al-Bukhari, tetapi ada dalam Sunan An-Nasa'i, yang mana saya nukilkan daripada tafsir Ibnu Kathir. Kemudian sebelum sampai ke Masjid Aqsa, ada peristiwa lain yang berlaku dalam hadis yang lain. Sebenarnya hadis ni dia bertebaran. Orang yang mana dibaca satu kitab hadis dia akan kata, tak ada hadis ni, dhaif, lemah, tak payah dengar. Sebab itulah kalau dulu maksudnya zaman saya lah. Zaman saya masih muda lagi, tahun 1994, 1995, masa umur saya macam adik-adik kat belakang tu 5-6 tahun. Sebabnya saya masuk tahfiz awal. Jadi bila masuk tahfiz biasa, maghrib isyak mesti kena dengar ceramah. Jadi ingat lagi masa zaman tu. Zaman tu selalunya kalau cerita Isra' dan Mi'raj, apa yang Tok Imam kita akan buat? Dia akan keluarkan buku Isra' dan Mi'raj dia. Dia akan baca, maka Al-Kisah disebutkanlah peristiwa ini berlaku begini-begini. Tetapi tak disebutkan daripada kitab hadis mana. Tetapi semuanya adalah kisah yang mana sempurna dikumpulkan daripada beberapa kitab hadis. Tetapi apabila zaman kita tiba, buku tu kita dah tak nak pakai, hadis pun kita dah tak nak baca, maka kadang-kadang bila sebut saja pasal Isra' dan Mi'raj, tak disebutkan pasal kisah-kisah ni. Kenapa? Sebabnya mungkin sebahagian daripada kita tak ada masa pun nak baca kisah-kisah Isra' dan Mi'raj ni. Sebabnya saya baru kumpul daripada 6 tafsir. Bilangan muka surat dia dah 50 muka surat. Jadi sebenarnya kisah Isra' dan Mi'raj ni janganlah kita kata dhaif, lemah, tak boleh pakai dan sebagainya. Cumanya manusia ni kalaulah benda yang dia tak tahu, maka dia akan bermusuh dengan benda tersebut. Itu pepatah Arab menyebut, an-nasu a'da'un bima jahilu. Manusia benda yang dia tak belajar, benda yang dia tak tahu, dia akan kata benda tu tak betul. Padahal sebenarnya benda tu dia belum belajar lagi. Jadi sebab itulah, jadikanlah diri kita seperti seorang hamba. Janganlah kita terlalu menganggap diri kita ni sempurna, tahu semua benda. Padahal sebenarnya kisah-kisah ini semuanya ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kemudiannya kisah bagaimana Nabi SAW bertemu dengan dunia dan juga iblis. Itu kisah tu ada dalam riwayat hadis yang lain. Diriwayatkan oleh Abu Ja'far bin Jarir. Abu Ja'far bin Jarir meriwayatkan hadis yang sama. Perawi Isra' dan Mi'raj ni kebanyakannya adalah Anas bin Malik. Jadi perawi yang sama, kitab hadis yang berbeza. Maka Abu Ja'far bin Jarir mengatakan apa? Dia bawakan dia punya semua sanad-sanad, semua perawi-perawinya. Maka apabila Jibril AS telah bawakan burak di hadapan Nabi SAW, tiba-tiba di pertengahan jalan Nabi SAW jumpa dengan seorang ajuz, perempuan tua.
Kemudiannya Nabi SAW berkata, wahai Jibril, siapa perempuan ni? Maka Jibril kata, jalan, sir ya Muhammad, sir, jalan. Jangan indahkan dia. Kemudiannya fasara masya Allahu an yasira, Nabi SAW berjalan lagi beberapa ketika. Tiba-tiba Nabi SAW terdengar satu suara memanggil Rasulullah di penghujung jalan. Muhammad, Muhammad, mari ke sini. Jibril kata, ya Muhammad, jalan. Teruskan berjalan. Maka Nabi Muhammad SAW pun terus berjalan. Kemudiannya apabila telah selesai semuanya, barulah Jibril kata, perempuan tua yang kamu nampak itulah hakikat dunia. Dah punya tua. Punya tua pun kita masih lagi kejar dunia. Dunia tu masih laku lagi. Zaman Rasulullah dia dah tua, dah ajuz, perempuan yang tua, orang yang tua. Tetapi kita masih lagi kejar dunia. Tak tahu bilakah umurnya akan dikhatamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian Jibril kata, wahai Muhammad, suara yang memanggil kamu itu adalah Iblis. Iblis memanggil kamu. Kalaulah kamu terima panggilan dia, maka nescaya banyaklah umat kamu yang akan tersesat oleh Iblis. Tetapi kamu tidak layan apa akan panggilan Iblis. Kemudian dalam hadis ini disebutkan, Nabi SAW sampai ke Baitul Maqdis. Apabila Nabi SAW sampai di Baitul Maqdis, Burak tak ikut Nabi SAW Mi'raj. Isra' itu adalah peristiwa yang berlaku daripada Masjidil Haram sampai ke Masjidul Aqsa. Itu Isra'. Dalilnya ayat yang pertama surah Isra'. Ada pula Mi'raj adalah perjalanan yang berlaku selepas Rasulullah berada di Masjidil Aqsa, naik berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala, kemudian turun balik, itu nama dia Mi'raj. Macam mana Rasulullah naik? Saya pun tak ada, sebab waktu tu saya pun tak ada. Jadi jangan tanya macam mana Rasulullah naik macam lift ke, ataupun naik tangga ke langit ke, ataupun pegang Jibril terbangkan ke. Wallahu alam, saya pun tak tahu. Jadi macam mana Rasulullah naik? Itu ikut kuasa Allah Jalla wa'ala, kerana tidak ada benda yang mustahil bagi Allah Jalla wa'ala. Kemudian apabila Nabi SAW tiba di Baitul Maqdis, Burak tak ikut. Dalam hadis disebutkan Jibril sentuh satu batu. Kemudiannya batu itu berlubang, di situlah Burak diikatkan. Wallahu alam, saya tak tahu apa nama batu tu. Ada sebahagian daripada kita yang pernah pergi ke Baitul Maqdis, maka dia boleh nanti esok lusa ke duduk kat sini ceritakan tentang Baitul Maqdis insya-Allah. Jadi kemudiannya apabila Burak diikat, waktu itu dalam riwayat Bukhari tak ada. Nabi SAW diletakkan di hadapan baginda 3 jenis minuman. Air kosong, kemudiannya susu, dan kemudiannya adalah arak. Nabi SAW pilih untuk minum susu. Maka kata Jibril, asabatal fitrah, wahai Muhammad, kamu telah ambil benda yang fitrah, benda yang semula jadi. Kalaulah engkau minum air, wahai Muhammad, nescaya umat kamu akan sentiasa ditimpa dengan musibah bencana tenggelam, banjir. Dan kalaulah kamu minum arak, wahai Muhammad, nescaya umat kamu akan sesat selama-lamanya. Rasulullah pilih susu. Jadi kisah sampai ke Masjidil Aqsa itu kita ambil tadi daripada 4 riwayat sudah. Padahal sebenarnya banyak lagi yang berlaku antara perjalanan daripada Masjidil Haram sampailah ke Masjidil Aqsa. Dan itulah yang Allah gambarkan kalau kita tengok Al-Quran, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulah. Tempat yang mana, apakah itu Masjidil Aqsa? Tempat yang mana kami telah berkati sekelilingnya. Berkat dengan apa? Kata dalam tafsir Al-Wasit, berkat dengan 2 benda. Sama ada daripada segi duniawi pun berkat, kerana di situlah tanah yang subur, air yang banyak. Bangsa Arab susah nak dapat air, tetapi Syam Allah mudahkan dengan Allah berikan air. Kita jangan anggap Syam itu Syam yang zaman kita, tetapi Syam yang zaman Rasulullah, sebahagian daripada Jordan, Syria dan sebagainya, itulah tempat yang Allah telah berkati. Daripada segi agama Allah berkatkan dengan apa? Daripada segi agama Allah berkat dengan lahirnya banyak para nabi. Nabi Zakaria di situ, Yahya di situ, Isa di situ, Daud di situ, Sulaiman alaihimussalam, semuanya di situ. Banyak nabi yang mana tempatnya adalah Syam. Sebab itulah Allah kata, Allah berfirman, allazi barakna haulah, tempat yang kami telah berkatkan di sekelilingnya. Kenapa Allah jadikan perjalanan Isra' ini? Dalil untuk Isra' adalah ayat ini. Ada pula dalil untuk Mi'raj, kebanyakannya daripada hadis dan juga daripada surah An-Najmi yang berada pada juz yang ke-27. Itu dalil untuk Mi'raj, perjalanan daripada bumi ke langit. Maka Allah berfirman, kenapakah Allah jadikan perjalanan ini?
Kita dah tahu sebahagian hikmah yang Ustaz Hazri sebutkan. Kenapa? Sebab waktu itu Khadijah radhiyallahu taala anha meninggal, Abu Talib meninggal, Rasulullah sedih. Maka macam mana kita kalau sedih? Kalau kita sibuk dengan beban kerja, bila dapat holiday, bila dapat cuti kita pergi mana? Holiday. Bila dapat cuti kita pergi holiday. Maka sebenarnya Allah memperholidaykan Rasulullah SAW. Bawa tengok Rasulullah tengok bagaimana indahnya bumi ni. Kemudiannya macam mana kita, kalau contohnya kita buat multi level marketing. Setiap minggu kita akan kumpul dengar upline kita punya cerita yang power-power tu. Dia kata macam ni, tengok saya dapat rumah yang besar. Macam ni saya dapat kereta yang besar. Kita pun kata, ya lah. Semua orang yang pergi multi level akhirnya dia akan kata, yalah, saya kena cuba. Jadi itu kenapa? Sebenarnya multi level marketing tu diambil daripada kisah Isra' Mi'raj. Kenapa Rasulullah dibawa jumpa dengan Nabi-Nabi? Kata, wahai Muhammad, kau tak payah sedih, wahai Muhammad. Tengok, pergilah jumpa dengan Nabi Adam. Pergilah jumpa dengan Nabi Isa dan Yahya. Pergilah jumpa dengan Nabi Yusuf. Pergilah jumpa dengan Nabi Musa. Jumpa dengan semua Nabi ini, kamu akan tahu bahawa mereka pun telah diuji oleh Allah. Tetapi mereka bersabar. Maka wahai Muhammad, kamu pun sepatutnya kena bersabar seperti mereka. Itulah dia nak dapatkan balik semangat Rasulullah SAW. Untuk Rasulullah berdakwah, Allah pertemukan Rasulullah dengan Nabi-Nabi yang terdahulu di dunia semasa di Masjid Al-Aqsa dan juga di langit-langit berjumpa dengan setiap Nabi. Firman Allah, Alladhi barakna haulah. Kenapa berlakunya peristiwa Isra' ni? Linuriyahu min ayatina. Supaya kami boleh tunjukkan min maksudnya sebahagian kecil. Ayatina, daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Rasulullah dah nampak benda macam-macam. Rasulullah dah nampak syurga. Rasulullah dah nampak neraka. Rasulullah dah jumpa dengan para Nabi. Rasulullah dah pergi sampai berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala. Itu pun Allah kata, itu adalah sebahagian kecil daripada tanda-tanda keajaiban kami, tanda-tanda kebesaran kami. Muhammad tak nampak semuanya. Rasulullah dah nampak Telaga Kautsar. Rasulullah dah jumpa dah dengan Sidratul Muntaha, dengan Baitul Ma'mur. Itu pun Allah kata, min, sebahagian kecil daripada tanda-tanda kehebatan dan keagungan kami. Bayangkan betapa hebatnya Allah Jalla wa'ala, betapa besarnya kuasa Allah Jalla wa'ala. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ini sepatutnya menjadikan kita lebih yakin akan kehebatan Allah Jalla wa'ala. Kemudiannya Nabi SAW bersabda, aku pun masuk dalam masjid. Waktu tu ramai manusia dah berkumpul. Apabila ramai manusia dah berkumpul, maka kemudiannya dilaungkan iqamah untuk salah. Siapa yang naik ke depan? Tak ada siapa yang naik ke depan. Jibril, faqaddamani Jibrilu. Jibril ambil tangan aku. Jibril kata, wahai Muhammad, kamu jadi imam. Maka jadilah Nabi Muhammad SAW imam. Waktu itu dalam riwayat menyebut Rasulullah tak tahu siapa belakang dia. Bila selesai solat, barulah Jibril beritahu, wahai Muhammad, yang belakang kamu itu sebenarnya adalah para Nabi yang terdahulu. Tak diberitahu awal. Kenapa? Kalaulah diberitahu awal, takut Rasulullah SAW macam saya lah. Saya anggap makmum saya ni insya-Allah tak hafiz. Jadi kadang-kadang kalau saya tersilap pun tak apalah. Cubalah kalau diberitahu, ustaz, belakang ni 3 saf pertama semuanya hafiz. Macam mana? Kang salah macam mana lah? Kena tegur. Jadi perasaan itu akan berubah. Sebab itulah Jibril beritahu kemudian, wahai Muhammad, sebenarnya solat belakang kamu tadi adalah semua Nabi-Nabi Allah yang telah datang terdahulu. Barulah berlakunya Mi'raj. Tetapi masa mencemburui kita. Jadi apabila dalam Mi'raj, Nabi SAW di langit yang pertama, Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Adam. Di langit yang kedua, Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Mereka ini ada talian persaudaraan. Isa adalah anak kepada Maryam. Kemudiannya Yahya adalah anak kepada Zakaria. Ulama tafsir berselisih pendapat bahawa isteri kepada Nabi Zakaria itu yang pertamanya adalah adik-beradik kepada Maryam. Kalaulah adik-beradik, maka Isa dan Yahya adalah sepupu. Pendapat yang kedua mengatakan bahawa Nabi Zakaria punya isteri itu adalah makcik kepada Maryam alaihimussalam. Maka kalaulah begitu, maka Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan juga Nabi Isa adalah istilahnya pakcik dan anak saudara. Jadi langit yang kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit yang ketiga adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Langit yang keempat adalah Nabi Idris alaihissalam. Langit yang kelima adalah Nabi Harun alaihissalam. Langit yang keenam adalah Nabi Musa alaihissalam. Dan langit yang ketujuh adalah Nabi Ibrahim
alaihi salam. Kemudian Nabi SAW diangkatkan ke Baitul Ma'mur. Maka Jibril kata, inilah dia Baitul Ma'mur, tempat Kaabah untuk para malaikat yang mana tidak ada malaikat yang masuk ke dalamnya kecuali 70,000 setiap hari. Dan apabila mereka terpaksa keluar, mereka tidak akan ada kesempatan untuk masuk balik kali kedua, kerana nak tunjukkan betapa banyaknya bilangan malaikat yang ada, yang telah diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian barulah Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha, dan kemudian bertemu dengan Allah. Rasulullah dapat hadiah yang special, iaitulah salat. Hadiah yang mana hadiah yang sangat dihargai oleh para sahabat, kerana hadiah itu adalah untuk mengubati kedukaan, kesedihan Rasulullah SAW akibat kematian isterinya cinta Khadijah, dan juga pakciknya, pamannya yang banyak membantunya Abu Talib, dan juga untuk memperkuatkan Nabi SAW untuk berdakwah. Maka dapatlah salat yang pada asalnya adalah 50 waktu. Kemudian berkat daripada saranan daripada Nabi Musa, Musa kata, wahai Muhammad, pergi balik. Umat aku solat 2 waktu je pun tak mampu. Fakhabbartu Bani Israel lah. Aku telah uji Bani Israel dengan 2 waktu. Mereka tak mampu. Umat kamu nak terima 50 waktu. Aku takut mereka tak mampu. Nabi SAW ulang alik sampailah tinggal 5 waktu. Itu pun Musa kata, wahai Muhammad, pergi balik. Irji', pergilah balik jumpa dengan Tuhan kamu. Mintalah agar kurangkan lagi. Fastahyaitu, kata Nabi SAW, aku pun merasa malu. Tetapi janji Allah, salat 5 waktu, pahalanya sama seperti 50 waktu. 5 waktu pun kita tak ada masa untuk solat. Dah tiba masa solat. Jadi, masa solat kena solat. Masa solat kena tutup tazkirah. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi di dalam sesi yang lain. Sesi yang lain ni insya-Allah tahun depan lah. Bila Isra' dan Mi'raj lagi, kalau kita bertemu, kita kisahkan balik daripada tafsir-tafsir surah An-Najmi tentang peristiwa Mi'raj, apakah yang berlaku di langit. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah jadikan kita lebih yakin akan kehebatan Allah Jalla wa'ala, kekuasaan Allah. Itulah dia ayat perkataan yang pertama, Subhana, Maha Suci Allah. Apa yang baik itu daripada Allah Jalla wa'ala, yang tidak datang dari kelemahan diri saya sendiri, kekurangan ilmu. Moga-moga Allah jadikan kita hamba yang percaya akan kehebatannya, kekuasaannya, keagungannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa